Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi kita dalam channel Julia Hasbi bersama saya, Ustazah Julia. Baiklah, kita dalam mata pelajaran Fiqh tahun 5. Okey, baik. Tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini ialah berkenaan dengan solat jamak dan qasar. Adik-adik biasa tak buat solat jamak dan qasar ni? Waktu bila tu? Ya, biasanya kita buat solat jamak dan qasar ni apabila melakukan perjalanan yang jauh. Okey, baik. Kita teruskan dengan pengertian jamak terlebih dahulu. Okey, jamak ni adalah dua solat fardu yang dihimpunkan dalam satu waktu. Okey, maksud jamak kita himpunkan. Okey, himpunkan apa? Dua solat fardu dalam satu waktu. Okey, solat yang boleh dijamakkan ada 4 iaitu solat Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Subuh tidak termasuk dalam solat jamak dan qasar. Tidak sama sekali. Okey, solat subuh tak termasuk, hanya 4 solat ini sahaja. Okey. Dan jamak terbahagi kepada 2 iaitu jamak taqdim dan juga jamak takhir. Apa pula jamak taqdim dan jamak takhir ni? Okey, kita tengok dahulu jamak taqdim. Okey, jamak taqdim adalah menghimpunkan 2 solat dalam waktu yang pertama. Okey, kita ada 4 solat. Okey, kita nak himpunkan 2 waktu dalam solat waktu yang pertama. Okey, couple dia, pasangan dia, okey, Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Yang ini, pasangan ini kita tak boleh tukar-tukar. Memang dah pasangan dia begitu. Okey, Allah dah tetapkan pasangan dia Zuhur dengan Asar. Okey, Maghrib dengan Isyak, 2 sahaja. Okey, tak boleh kita tukarkan contoh Asar dengan Maghrib. Tak boleh sama sekali. Okey. Baik, jamak takdim, okey, dihimpunkan dalam waktu yang pertama. Okey, contoh Zuhur dengan Asar. Okey, kita nak buat waktu yang pertama. Kita nak himpunkan. Waktu yang pertama adalah solat Zuhur. Jadi, kita bawa solat Asar ke dalam waktu Zuhur. Takdim, kita buat awal. Okey, kalau Maghrib dengan Isyak pula, okey, kita bawa waktu yang kedua ke dalam waktu yang pertama. Okey, waktu yang pertama adalah Maghrib. Waktu yang kedua adalah Isyak. Jadi kita bawa Isyak ke dalam solat Maghrib. Okey, jamak takhir pula. Jamak takhir adalah menghimpunkan 2 solat dalam waktu yang kedua. Baik. Kalau solat Zuhur dengan Asar, okey, waktu yang kedua Asar. Okey, waktu yang kedua adalah waktu Asar. Jadi kita bawa solat Zuhur ke Asar. Okey, kita bawa solat Zuhur ke Asar. Okey, contoh kita dah jalan-jalan jauh, dah terlepas solat Zuhur. Okey, jadi kita bawa solat Zuhur tadi ke dalam waktu Asar. Okey, begitu juga dengan solat Maghrib dan Isyak. Okay, kita terlepas solat Maghrib, kita jamakkan takhir. Jadi bawa solat Maghrib ke waktu Isyak. Faham ke tidak tu? Kalau tak faham, boleh tuliskan soalan di ruangan chat nanti. Ustazah akan jawab, insya-Allah. Okey, seterusnya kita nak tengok pengertian qasar pula. Okey, qasar ialah memendekkan solat fardu 4 rakaat kepada 2 rakaat. Jadi dalam banyak-banyak waktu solat kita tu ada 5 tu. Okey, subuh dah tak termasuk. Okey, yang mana ada 4 rakaat? Okey, solat Zuhur, Asar dan juga Isyak. Maghrib tak termasuk. Maghrib hanya 3 rakaat sahaja. Dah memang pendek dah. Kita tak boleh nak pendekkan lagi.
Jadi yang boleh dipendekkan hanyalah 3 waktu ini sahaja. Solat Zuhur, Asar dan Isyak. Kita boleh pendekkan jadi berapa rakaat? Ya, 2 rakaat sahaja. Baik. Seterusnya. Apakah hukum? Apakah hukum solat jamak dan qasar ni? Hukumnya harus bagi musafir. Musafir ni apa pula? Okey, musafir ini adalah orang yang melakukan perjalanan jauh. Perjalanan jauh sejauh mana? Sejauh 2 marhalah. 2 marhalah ni apa pula? 2 marhalah ni sejauh 90 kilometer. Kira-kira lebih kurang 1 jam setengah. 1 jam setengah ataupun 2 jam lah. Macam tu. Okey. Jadi kalau kita nak balik kampung, contohnya daripada Kuala Lumpur nak ke Kelantan. Tu dah lebih daripada 90 kilometer. Itulah dinamakan musafir. Tapi hendaklah kita ini bertujuan baik ketika bermusafir, ya. Baiklah, seterusnya kita nak tahu sebab diharuskan jamak. Okey, yang pertama, kita boleh lakukan solat jamak apabila kita melakukan perjalanan jaraknya 90 kilometer. Barulah kita dibolehkan jamak. Okey, yang kedua, hujan terlalu lebat bagi orang yang solat di masjid. Apabila orang-orang ni pergi ke masjid nak solat, lepas tu hujan lebat. Jadi orang yang berada di masjid itu boleh melakukan solat jamak. Jamak ni kita tak pendekkan lagi. Jamak ni hanya boleh himpunkan sahaja. Belum pendekkan lagi. Yang ni kita tak boleh nak pendekkan lagi. Okey, hanya boleh jamak, himpunkan sahaja solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak tu tadi. Okey. Yang ketiga, mengalami sakit berat. Okey, seseorang itu dia sakit berat, susah nak bangun pergi bilik air, ambil wuduk sebagainya, kan, nak tukar pampers apa semualah. Dia sakit teruk, tak boleh menyusahkan dia untuk solat banyak kali. Jadi orang seperti ini diharuskan buat solat jamak. Jamak ni tak boleh pendek lah. Maksudnya dia kena buat ikut rakaat asal dia. Kalau Zuhur kena buat 4 lah. 4 dengan 4 asar. Solat Zuhur dengan Asar 4 dengan 4. Kalau Maghrib dengan Isyak kena buat 3 dengan 4. Kita tak boleh nak pendekkan lagi. Okey. Ini yang diharuskan jamak. Sebab yang dibolehkan jamak. Okey, yang keempat, doktor yang menjalani pembedahan. Okey, kita sedia maklum. Doktor ni kalau dia masuk je bilik pembedahan, memang berjam-jam. Contohnya dia masuk sebelum waktu Zuhur. Sebelum waktu Zuhur dia masuk bilik pembedahan dan akan keluar daripada bilik pembedahan selepas waktu Isyak. Jadi doktor ini dia boleh melakukan solat jamak. Jamak takhir tadi dia dah keluar, dia boleh buat solat jamak takhir. Dia ambil solat Zuhur, masukkan ke dalam waktu Asar. Doktor dia boleh jamak. Jamak belum pendekkan. Dia tak boleh pendekkan. Dia hanya boleh jamakkan sahaja mengikut rakaat yang asal. Boleh faham? Okey, kalau tak faham boleh tuliskan soalan di ruangan chat nanti. Okey. Kita tengok pula syarat qasar. Okey, syarat qasar adalah seseorang itu melakukan perjalanan lebih daripada 90 km. Contohnya kalau kita nak balik kampung, kita tengoklah dekat Google Maps tu kan. Kita tengok perjalanan kita tu melebihi tak 90 km. Kalau lebih 90 km, kita boleh buat solat qasar dan jamak sekali. Bukan saja qasar tapi kita boleh jamakkan juga. Okey, yang kedua, tidak bermakmum kepada orang yang solat sempurna. Kalau kita nak solat berjemaah, kita kena tahu imam tu dia solat sempurna ataupun solat jamak dan qasar macam kita juga. Kita tak boleh berimamkan orang yang solat sempurna. Okey? Baik, kalau nak selamat kita nak berjemaah tu dengan jemaah kita sahaja. Tak payah join dengan orang lain. Nak selamat lah. Nak selamat. Okey, yang ketiga, tidak berniat tinggal lebih daripada 4 hari 4 malam di kawasan
kita nak tinggal tu lah. Okey. Contoh kita nak pergi ke Kelantan. Okey, tapi kita dah siap-siap nak balik kampung lama ni, cuti kat kampung sebulan. Jadi kita tak boleh kasarkan. Kita tak boleh kasarkan, dah lebih, kita nak duduk lebih daripada 4 hari 4 malam. Jadi kita tak boleh kasar. Tapi kalau kita nak balik sekejap je dalam 3 hari. Kita nak balik 3 hari, kita boleh jamak dan kasar sekali. Okey, kita boleh pendekkan. Kita boleh jamak kan. Okey, 3 hari perjalanan, kita boleh jamak kasar. Okey, tak boleh lebih daripada 3 hari. Okey, perjalanan pergi, perjalanan balik tak dikira. Jadi yang dikira hanya berapa hari kita tinggal di sana. Okey, perjalanan pergi, perjalanan balik, jangan kira. Jadi kalau dah termasuk perjalanan pergi dan balik tu, dah 5 hari lah. Tak apa. Jadi kita jangan kira perjalanan pergi dan balik. Hanya kira berapa hari yang kita tinggal di sana. Boleh faham? Okey, kita teruskan lagi. Alamak. To be continue pula. Okey, maksudnya hari ini adalah siri yang pertama bagi solat jamak dan qasar. Okey, kita akan ada siri yang kedua nanti. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti. Okey, jangan lupa adik-adik. Ulang kaji pelajaran. Selalu ulang kaji pelajaran. Rajin-rajin bantu ibu bapa. Jaga kesihatan supaya kita boleh terus istiqamah menuntut ilmu. Dan yang paling penting, jagalah solat kita. Jangan sampai kita tinggal solat. Okey, solat itu tiang agama. Sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Akhir sekali apa? Like, subscribe dan share video ini kepada kawan-kawan yang lain. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.